Ya, selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan yang ada di luar. Ya, pada kali ini kita akan melawat di daerah Tuaran, yaitu di Kampung Baru Selaut Tuaran. Dan di sini adalah tempat di mana orang-orang OKU ataupun orang kuat usaha. Ya, di mana di sini adalah pusat latihan dan amali bagi orang-orang kuat usaha ini, itu orang-orang OKU lah. Dan mereka ini bernaung di bawah Persatuan Usahawan OKU Sabah. Dan mungkin saya difahamkan ini adalah tempat yang bukan saja di Sabah tetapi yang pertama satu-satunya yang ada di Malaysia ini. Ya, oleh itu perabot-perabot yang dihasilkan di sini oleh golongan orang kuat usaha ini atau OKU ini sangatlah halus, dan kita kena ataupun kita wajiblah membantu mereka agar mereka mendapat pendapatan yang dapat membantu mereka meringankan beban, ya. Dan untuk membuat tempahan ini bolehlah berhubung dengan mereka di Facebook mereka, dan mungkin boleh berbincang dengan Mantap atau Jitu dengan mereka agar tempahan dan order-order itu dapat disiapkan dalam jangka masa yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Sebentar lagi kita akan menemu ramah Tuan Haji yang merupakan penaung di sini, yang bertanggungjawab di sini, dan kita mendengar apakah ucapan beliau. Ya, mari kita. Ya, kita bersama dengan Tuan Haji Azman Saidin, yaitu pemilik tempat pusat amal latihan dan amali OKU Sabah. Dan saya difahamkan ini merupakan yang pertama bukan saja di Sabah tetapi di Malaysia. Jadi mungkin kita mau berkenalan dengan Tuan Haji dan mungkin boleh beri sedikit latar belakang, objektif dan hala tuju tempat latihan yang bagi saya sangat awesome lah untuk memberi pendadahan kepada golongan orang kuat usaha. OKU ini orang kuat usaha, kita kasih positif dia sikit supaya mereka akan lebih berdikari dan mungkin meningkatkan sosioekonomi. Ya, dipersilakan Tuan Haji. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah sebab beri peluang kepada kami golongan orang kuat usaha inilah untuk eksposkan diri kami. Okey, sebenarnya nama saya Haji Azman Saidin. Saya dilahirkan di Tuaran dan sekarang berusia dalam lingkungan 38 tahun dan mempunyai seorang anak lah, perempuan 7 tahun. Dan wujudnya pusat ini sebenarnya berlatar belakangnya sebenarnya berkisarkan daripada Taman Arnab. Okay. Dulunya Taman Arnab ni kenapa saya wujudkan Taman Arnab ni dulu sebab ibu saya dia perlukan dialisis, perlu duit cuci sebanyak 300 ringgit sekali cuci. So dalam satu minggu tu 3 kali, so hampir dalam 1,000 lah. So saya berfikir dalam keadaan saya OKU ni, saya tidak bekerja, macam mana saya nak bayar? Sebab kita mengharapkan kerajaan pun bukannya seorang sajalah yang dia tanggung. So dia ada banyak proses lagi yang dia perlu tapis. So saya ambil inisiatif ini dengan drastik. Saya pinjam Arnab daripada grup-grup saya. Saya buatkan satu mini garden iaitu rabbit farm, di mana hasil daripada tu saya boleh membantu pembayaran dialisis. So alhamdulillah benda ni berjalan dengan lancar. Begitu dapat sambutan lah daripada sekitar daerah Tuaran. Mula beroperasi dalam 2018 bulan 5 asalnya macam gitu. So alhamdulillah dapat sambutan yang begitu menggalakkan, dan hasil daripada itu saya bayar untuk proses dialisis ibu saya lah. Tetapi perancangan tu tidak begitu panjang. Tuhan lagi sayang dia, dalam bulan 12 dia meninggal. So dalam masa tu saya down sekejap dalam masa 2-3 bulan. Lepas tu saya recovery balik. Saya buat benda pusat amal ini. Pusat amal ni semua daripada berkisarkan daripada Taman Pencinta Haiwan lah. Okey, Taman Arnab tu. Jadi sebenarnya memandangkan saya seorang golongan OKU tidak diberi peluang untuk bekerja kerana keterbatasan pergerakan tu. Jadi saya buat satu taman ini, iaitu Taman Arnab dulu, di mana taman ini
diusahakan oleh kebanyakannya daripada orang-orang kurang upaya lah. Saya himpunkan kawan-kawan yang senasib dengan saya. So selepas daripada itu, begitu ada cuma ada kekangan sikit dari segi bajet, peruntukan kita mengemas, mencantikkan suasana, sebab kita tidak ada peruntukan seperti orang-orang lain. Kan, saya difaham Tuan Haji bahawa inisiatif membuat perabot daripada kayu pine ini memang mantap lah. Ini semua hasil daripada bajet dikeluarkan sendiri oleh Tuan Haji. Ya, ini bajet sebenarnya bermula daripada satu kerusi. Satu kerusi kami kami buat expose pergi Facebook, cuma tidak ada orang cakap, mungkin orang terlalu sibuk waktu ketika itu kan, tidak dapat baca kan. Jadi lepas daripada satu kerusi, kami buat lagi satu kerusi desain yang berbeza. Jadi kami dalam perancangan waktu itu kami bawa pergi mall untuk promotion, tetapi agak orang cakap sederhana. Memang ada orang beli tetapi agak sederhana. Sehinggalah berlakunya pada bulan 3 PKP tahun ini. Bila saya buat secret marketing, saya post dekat Facebook, dengan tidak disangka lah benda tu bertubi-tubi masuk daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dan termasuk negara Brunei Darussalam. Brunei. Jadi Brunei. Jadi dia bila masuk banyak permintaan tu, di situlah kami bermula daripada 3, 4, 5 kerusi tu kami buat recovery. Pusing, rolling modal, rolling, dan sehingga alhamdulillah sehingga sekarang kita alhamdulillah dalam rekod kami ada dalam 200 customer yang kami telah siapkan order, dan dalam masa sekarang ada lagi dalam 100 lebih customer yang sedang menunggulah dia punya perabot. Wow, awesome Dan saya difahamkan juga bahawa di sini merupakan seperti yang saya katakan tadi, pusat amal latihan untuk OKU seluruh Sabah. Betul. Boleh bagi sedikit penerangan tentang itu? Okey, dan satu yang membanggakan kita untuk rakyat Sabah lah. Okey, sebenarnya ini adalah pusat pertama di Malaysia. Pertama di Malaysia, di mana bukan saya membanggakan untuk pertama untuk di Malaysia, sebab ini pusat kita, kalau boleh zone ni semuanya adalah kaki tangan, semua OKU yang melatih untuk diorang buat macam mana selok-belok pengurusan bisnes, daripada pembuatan lesen, daripada pembuatan kemahiran mereka, kita akan latih diorang sehingga diorang mahir selama 3 bulan. Diorang akan buat di tempat masing-masing. Itulah dia punya keistimewaan di sini. Dan satu lagi, kita di sini buat secara kekeluargaan. Kita tidak ada macam kelas seperti tempat lain. Sebab apa? Kategori OKU ni banyak kategori, kita tidak boleh samakan dengan normal. Sebab contohnya kalau macam LD, kita tidak boleh buat kelas sebab dia akan cepat lupa. Jadi kita akan terus semua pada praktikal. Dari segi legality persatuan kamu ini memang saya difahamkan telah didaftarkan di bawah ROS lah. Ya, betul. Okey, persatuan. Okey, kami bernaung di bawah Persatuan Usahawan OKU Daerah Tuaran. Di mana persatuan ini menekankan dan menggalakkan OKU tersebut untuk mengeksposkan diri. Tidak ada guide, orang cakap tidak ada tembok penghalang sama ada orang normal ataupun OKU. Jadi di sini kami membuat satu persatuan ni untuk mengeksposkan, supaya menjadikan dia satu, orang cakap satu mother tinca lah kepada orang lain di luar sana yang OKU juga mampu berusaha seperti orang normal lain. Betul. Dari segi the number ataupun bilangan OKU yang orang kuat usaha ini yang telah dilatih di sini, so far ada berapa orang sudah yang kita bilang graduate. Okey, dalam yang lepas kita buka pusat amal latihan dan Mali OKU Sabah ni, kita seramai 22 orang telah keluar daripada pusat ini, di mana mereka still lagi bekerja di sini. Diorang masih lagi mencari kemahiran yang tersendiri. Dia mencari lagi kemahiran. Sebab apa? Di pusat ini mereka macam seolah-olah sambil diorang melatih diri dan mereka juga mendapat gaji bulanan. Itu yang keunikan di sinilah. Okey, bagi sesiapa di luar sana yang berminat untuk melihat keindahan perabot di sini yang dibuat daripada kayu pine ni, kalau kita pernah dengar nama IKEA, saya rasa lebih mirip dengan IKEA punya kayu lah. Jadi bolehlah datang di sini. Mungkin Tuan Haji boleh memberikan sedikit nama tempat ini, bagaimana sampai di sini, dan
berapa jauh daripada KK ataupun Perkantoran sampai sini? Okey, mana-mana customer yang suka melihat hasil kerja tangan orang kelainan upaya ini, boleh datang ke Kampung Baru Selau Tuaran. Terletak dekat jalan kampung sebenarnya, dan kalau mana-mana untuk memudahkan lagi pergerakan, boleh search di Google Taman Pencinta Haiwan Tuaran, dan boleh dia akan ada keluar di Google lah. Dia akan terus sampai ke tempat kami. Ya, bagi siapa-siapa yang datang di Tuaran tadi, saya dimaklumkan oleh Tuan Haji bahawa kalau kita nampak saja bomba tu, balai polis, straight saja ada jembatan, di sebelah kiri itu ada signboard dia. Jadi memang senang untuk dicari. Jadi apakah harapan Tuan Haji dan perancangan jangka panjang di tempat center ini? Okey, harapan saya sebelum saya nak bagi sharing untuk harapan saya nak bagi kongsi dulu dengan pendengar mungkin menonton live ni. Harga yang kami tawarkan sebenarnya ada perbezaan dengan kedai-kedai tempat lain. Okey, sebenarnya di sini kami mungkin ada yang keliru dari segi harga, ataupun ada yang terdengar tidak mustahil macam scam lah, kenapa lagi murah. Sebenarnya walaupun apa ini mahal diimport, tetapi kami masih lagi mengekalkan charity. Walaupun kami orang kurang upaya, kami still lagi memberi charity melalui tenaga kami. Perabot yang customer minta adalah sebagai latihan untuk kami, untuk memberi orang cakap servis yang terbaik, dan customer cuma membayar utility dan harga papan sahaja. Itu sebabnya dia murah. Kami tidak ada ambil kos upah. Itu membezakan harga dengan luar dengan kami. Dan harapan saya semoga pusat ini memberi inspirasi kepada OKU yang di luar sana. Kalau boleh joinlah dengan kami, di mana kita sama-sama saja. Orang cakap kita bekerja sama untuk menaikkan diri sendiri. Sebagai ini ada motivasi untuk diri kita sendiri. Sebab bila kita jatuh, tidak ada orang yang tolong kita. Jadi diri kita sendiri sahaja yang menolong diri kita. InsyaAllah kalau ada lagi sokongan daripada customer yang ingin datang untuk membuat tempahan, kami mengalu-alukan sokongan anda untuk kami. Ya, bagi yang di luar sana yang baru mendengar tempat ini, datanglah melawat tempat ini. Mungkin terbuka minda untuk menempa menempa perabot-perabot yang ada di sini. Dan yang uniknya di sini yaitu kita boleh bagi tahu dia saiz apa kita mau. Saiz sama ada contohnya kita mau menempa katil, sama ada katil single, queen size, king size, mereka boleh custom made benda itu untuk kesesuaian pelanggan lah. Dan bagi saya, sebelum kita akhiri temu ramai ini, saya mengucapkan tahniah kepada Tuan Haji kerana usaha yang jitu dan mantap. Walaupun banyak, saya difahamkan banyak cabaran, tetapi bagi saya cabaran itu jika kita jadikan yang positif akan menjadikan kita lagi teguh, lagi mapan moving forward. Oleh itu, bagi yang di luar sana, jangan kasih lama, dia bilang, datanglah ke sini kerana bukan saja kita alami keindahan kreativiti di sini, tetapi di belakang ini memang udara yang segar sebab Sungai Tuaran yang memang kalau kita letakkan perabot-perabot ini di tepi sungai, kita santai, ada ayunan lagi kalau mau order, saya rasa memang mantap. Oleh itu, sekian dari saya, Nalil Smith, dan mungkin kata-kata terakhir dari Tuan Haji. Okey, terima kasih. Sebenarnya sokongan daripada orang menempah tempat kami, sebenarnya itu ada kekuatan untuk kami. Sebab kalau tidak ada tempahan, kami tidak mahir untuk membuat perabot. Dan saya harap tidak ada orang cakap tidak ada jurang antara orang kurang upaya dengan normal kali ini. Dan bagilah kami peluang untuk membuktikan yang kami pun boleh berusaha. Ya, oleh itu sekian dari kita di tempat ini, di tempat latihan ini. Semoga saya mengucapkan semoga akan lagi banyak rezeki, lagi banyak intipati daripada diri sendiri, daripada komuniti yang ada di sini.